الحمد لله القائل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah Sultan yang Adil. Hadirin sekalian, alhamdulillah rakyat negeri Selangor dapat meraihkan hari keputeraan Sultan Selangor kali yang ke-77 pada 11 Disember 2022. Semoga Allah memberikan kesihatan yang sempurna dan keimanan yang mantap kepada Tuanku agar dapat terus memerintah negeri dengan penuh bijaksana, adil dan saksama. Sultan adalah khalifah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan negeri sentiasa dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Apa yang lebih penting ialah Sultan bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kesucian Islam agar Islam dapat disebar dan diamalkan oleh rakyat negeri ini dengan selesa dan aman. Sultan juga hendaklah menjaga hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, memastikan wujudnya ekonomi yang adil dan baik, memastikan amar ma'ruf nahi munkar dilaksanakan serta berwawasan hari akhirat ini. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi aqibatul umur. Shadaqallahu al-azim. Yang maksud itu mereka umat Islam, jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan salat serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dan melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Sultan yang diridhai Allah adalah sultan yang prihatin terhadap agama Islam dan umat Islam. Sultan yang sentiasa menasihatkan rakyat melihara salat dan menunaikan zakat. Sultan juga mahukan rakyatnya mengerjakan segala bentuk kebaikan seperti muafakat dan sepakat, serta menghindarkan diri daripada apa juga perkara akhlak yang buruk seperti perpecahan yang membawa keburukan dan kerugian kepada diri, keluarga dan negeri. Peranan aktif dunia yang maha mulia Sultan Selangor dalam menyuarakan prinsip-prinsip Islam dan nasihat membabitkan kesucian Islam adalah satu usaha baginda melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baginda sentiasa mengingatkan umat Islam agar berakidah dengan akidah yang benar, menggesa umat Islam sentiasa bersatu hati dan jangan berpecah belah, serta sentiasa bersifat jujur, amanah dan ikhlas dalam kehidupan. Inilah usaha
dan ketegasan Mulia Maha Mulia Tuanku bagi memelihara dan mendawatkan agama Islam agar umat Islam dihormati yang wajib disambut oleh umat Islam keseluruhannya. Oleh itu Sultan adalah ulul amri yang wajib ditaati dengan urusan berkaitan mempertabatkan Islam. Allah Subhanahu berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Muslimin yang berbahagia, demi menegakkan syiar Islam di negeri Selangor ini, terdapat 10 tugas utama bagi seorang sultan sebagaimana dipahamkan apa yang disematkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Yang pertama, memelihara agama Islam dari dicemari oleh golongan sesat. Alhamdulillah, negeri Selangor telah pun ada fatwa-fatwa ajaran sesat yang diwartakan bagi membendung dan menyekat ajaran sesat. Pengamal-pengamal ajaran sesat ada yang bertaubat dan ada yang telah diambil tindakan undang-undang. Yang kedua, melaksanakan pentadbiran Islam. Negeri Selangor di bawah pemerintahan Tuanku telah pun ada institusi-institusi pentadbiran Islam yang berkaitan dengan kepentingan dan hak-hak orang Islam yang dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Ketiga, melindungi negeri dengan kemakmuran institusi ibadat dan pendidikan. Alhamdulillah, Mulia Maha Mulia Sultan telah berjaya memastikan kesedesaan dan keagamaan sebuah masjid, surau dan sekolah agama dari anasir-anasir perosak. Yang keempat, menegakkan undang-undang Islam. Undang-undang Hal Ehwal Islam di Selangor yang telah diperkenankan oleh Mulia Maha Mulia Tunku Sultan telah berjaya menjaga dan mengawal umat Islam daripada terjebak kerosakan akidah dan perlakuan jenayah, di samping memelihara hak-hak bima maqasid syar'iyyah. Akhirnya Islam dapat dilihat sebagai agama yang menaungi umat seluruhnya dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, mempertahankan keselamatan dan ketenteraman awam. Alhamdulillah, negeri Selangor adalah negeri yang thayyibah dan maghfirah. Ini adalah menunjukkan kepada kita keprihatinan dan doa Mulia Maha Mulia Sultan terhadap kebajikan rakyat Tuanku serta kesejahteraan anggota keselamatan yang menjalankan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab. Yang keenam, berjihad memerangi mana-mana pihak yang cuba menghina dan memusuhi Islam. Sebagai Ketua Agama Islam Negeri, Mulia Maha Mulia Sultan kerap mengingatkan mana-mana pihak supaya tidak menghina Nabi Muhammad SAW dan mempermainkan agama Islam kerana ia merupakan kesalahan jenayah syar'iyyah. Ketujuh, mengurus zakat. Penubuhan lembaga zakat Selangor di bawah Majlis Agama Islam Selangor dengan perkenan dan permantauan Mulia Maha Mulia Sultan telah berjaya dan terus komited mengurus zakat dengan penuh integriti untuk kepentingan aslaf dan manfaat ummah. Yang keempat, kebajikan petugas-petugas Islam. Mulia Maha Mulia Sultan amat mengambil berat berkaitan kebajikan keuangan pegawai-pegawai dan guru-guru yang bertugas di agensi, masjid dan sekolah agar sentiasa bermotivasi dalam mengurus hal Islam di negeri Selangor. Yang kesembilan, petugas Islam yang terlatih dan jujur. Ini adalah menjadi keutamaan keprihatinan Mulia Maha Mulia Sultan agar urusan hal ehwal Islam negeri sentiasa mendapat keridhaan Allah dan terhindar daripada penyelewengan serta salah guna kuasa. Yang kesepuluh, turun untuk menangani segala persoalan ummah dan memerhati keadaan. Alhamdulillah, Mulia Maha Mulia Sultan dapat melihat sendiri kemajuan Islam dan mengetahui permasalahan ummah apabila bersama-sama dengan rakyat melalui pelbagai program dan berbincang dengan para pemimpin agar urusan hal Islam dalam keadaan sempurna.
Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, walaupun tugas seorang sultan amat berat dan dipertanggungjawab di akhirat nanti, namun Islam menjanjikan kelebihan dan keistimewaan di dunia dan di akhirat kepada sultan yang terbaik dan adil serta doanya tidak ditolak dan menjadi ahli syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak, yaitu orang-orang yang berpuasa hingga berbuka, seorang pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang dizalimi. Riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Inilah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada sultan yang adil memerintah, yaitu doanya untuk kebaikan rakyat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, semua pemimpin hendaklah sentiasa merujuk kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam permasalahan negeri dan agama, kerana titah Tuanku adalah mulia dan doanya adalah mustajab. Sultan yang adil lagi suka bersedekah akan menjadi ahli syurga. Ayyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata yang bermaksud, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, ahli syurga itu ada 3, yaitu orang yang berkuasa yang adil, suka bersedekah lagi mendapat taufik, orang yang bersifat pengasih lagi berhati lembut terhadap setiap kerabatnya dan juga muslim lain, dan orang yang amat menjaga kehormatan diri di samping turut mempunyai tanggungjawab. Riwayat Muslim. Oleh itu, marilah kita sebagai rakyat negeri Selangor sentiasa mendoakan kesejahteraan dan sempurna dan kesihatan yang berterusan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, agar terus memimpin dan memerintah negeri dengan bijaksana dan adil di bawah naungan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala juga. Hadirin jemaah yang dirahmati sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati intipati dan pengajaran yang berikut. Yang pertama, umat Islam adalah meyakini bahawa sultan memerintah dengan adil dan rakyat pula mentaati sultan adalah suatu ibadah dan diperintah Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan ganjaran di dunia dan akhirat. Yang kedua, sultan yang adil akan mendapat perlindungan Allah di dunia dan ganjaran syurga di akhirat, bahkan doanya sentiasa dimabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah SAW merupakan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh dan teladan terbaik kepada sultan dalam hal kepimpinan dan urusan pemerintahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud sesungguhnya telah datang kepada kamu oleh seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. At-Taubah 128. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.